الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, hadirin Jumaat yang dikasihi oleh Allah sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita hidup, masih kita bernafas dengan riayatillah, dengan jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala di musim yang hujan begitu setiap hari turun. Masya-Allah, ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyejukkan tubuh-tubuh badan kita dan menyejukkan hati kita, dan boleh ada usaha supaya kita nak menunaikan ibadat ataupun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tetapi di sana saudara kita barangkali mereka itu tidak dapat hujan, dan lebih daripada itu mereka dalam keadaan susah, mereka yang kena zalim, yang kena bunuh dan kena hancur rumah-rumahnya. Apa yang kita dengar khabaran atau berita setiap hari, iaitu saudara kita yang berada di Palestin. Mereka adalah saudara kita, mereka mempunyai kalimah la ilaha illallah, mereka mendirikan semaya, dan mereka itu kasih kepada Allah dan Rasul, dan mereka itu saudara kita walaupun mereka itu duduk di negara dan di satu negeri, bukan negeri tamadah, negeri yang ada hubungan dengan kita, ada hubungan dengan setiap mereka yang muslim, yang mukmin. Sebab negara Palestin ataupun Palestin, ikutlah dah, tapi yang bahasa Arab yang lebih dekat iaitu Palestin. Bahasa Thai kita Palestin. Dah. Satu negara yang ada hubungan dengan kita kuat sebagai tempat al-anbiya, tempat para nabi dan para rasul sallallahu alaihim jami'an, daripada Nabi Adam lagi, dan daripada bapa segala anbiya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anaknya Ishaq dan Yaqub, dan semua daripada anak beranak daripada Yaqub alaihissalam, sehingga terkenal sebagai Bani Israel, yang mereka itu mengikut ajaran Allah dan Rasul. Dan ada setengah mereka itu yang ingkar, mereka yang petisik kamsang hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu negara Palestin adalah tempat segala nabi-nabi dan anbiya. Dan Palestin adalah sebagaimana sebuah hadis yang Nabi berkata, satu maidan, satu tempat yang kita mahsyar, tempat padan mahsyar kita ni akan berjumpa di Palestin. Salah satu pendapat yang kuat, dan kita di sanalah hisab, dan bersanalah berlaku kiamah. Allahu akbar. Dan sebesar-besar ikatan kita dengan Palestin ini, sebagaimana saya membaca tadi dalam satu ayat,
subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah, subhanallazi, maha suci Allah yang dengan perintah Allah memerintah supaya Nabi Muhammad Isra, iaitu berjalan daripada Mekah Al-Mukarramah dalam satu peristiwa Isra dan Mi'raj dan menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad SAW semaya pelodah dengan para anbiya dan nabi-nabi dan bersama Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj. Sebab itu hubungan begitu kuat sekali kita dengan masjid yang ada Kaabah, Masjidil Haram. Kemudian kita dengan Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Maka Masjid Aqsa yang Allah Subhanahu wa taala berkata barakna haulahu, kami memberi keberkatan, beri kebaikan, beri rezeki, beri kemudahan yang banyak, iaitu di Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ataupun Baitul Maqdis, Al-Quds yang kita selalu dengar. Dan Al-Aqsa inilah sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam. Bagaimana kita tak ingat kepada Palestin dan Masjid Aqsa sebagai kiblat pertama bagi umat Islam. Dan setelah itu diperintah supaya umat Islam semaya menghadap Masjid Al-Kaabah. Nah, iaitu kiblat yang pertama bagi kita iaitu Masjid Al-Aqsa. Seorang sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah, bilakah, bila, masa manakah dibina Masjid Al-Aqsa? Maka Rasulullah berkata, awal-awal masjid dibina di atas muka bumi ini iaitu masjid yang ada Kaabah, dan yang kedua ialah Masjid Al-Aqsa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lamanya di antara binanya Masjid Kaabah iaitu Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis? Maka Nabi memberi jawapan iaitu 40 sanah, 40 tahun. Sebab itu Ibrahim alaihissalam mereka ataupun Nabi awal-awal pertama yang ihya, yang mendirikan Masjid Al-Aqsa dan yang mengasaskan dengan asas at-tauhid, dengan asas Islam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapa segala nabi. Tujuan yang saya cerita hal Palestin ni bahasanya apabila umat Islam di Palestin mereka dizalim, apa yang berlaku terhadap saudara kita di Gaza ataupun di Gaza sekarang ini adalah cerak dengan nyata bahasanya mereka itu dizalim. Mereka kena nyanyo, budak, wanita dan orang tua dibunuh sampai puluh ribu, dan yang mati syahid, yang rumah-rumah mereka dihancur, setiap hari dihancur. Dan bagaimana yang kita tengok peristiwa, maka peristiwa seperti ini menyedihkan hati kita, bahkan buat hati kita sakit. Hati seorang Muslim yang apabila dengar khabaran berita saudaranya Muslim dizalim, dibunuh, tidak ada apa nak makan, setiap orang panggil setiap winati mereka itu takut, dalam keadaan takut dan tidak plot tidak selamat terhadap jiwa mereka, terhadap diri mereka, terhadap rumah mereka. Apa yang kita dengar sehingga kita dapat berita bahasanya mereka itu dah diserai oleh seteru yang paling ganas iaitu Israel, ataupun mereka yang mendakwa sebagai Israel. Sebenarnya mereka itu Sahyuniyah, Zionis, Yahudi Zionis yang begitu ganas. Sebab itu kita terhadap Gaza, terhadap mujahidin di sana yang mereka itu berjuang supaya nak menahankan diri sendiri, menahankan tanah air sebagai Palestin sebagai tempat segala nabi, dan nak menjagakan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat orang Islam. Maka kita rasa sedih, kita harus wajib buat, dan kita seolah kita kena zalim juga. Sebab itu Rasulullah berkata, al-muslim akhul muslim.
Orang Islam ni adalah saudara sama orang Islam. La yazlimuhu, tidak muzalimnya, la yakhdhuluhu, dan tidak menghina. Sama orang Islam kita nak hina tak boleh. Nah, dan la yuslimuhu, tidak kita tinggal tak ting mereka supaya mereka itu dibuat nyanyi oleh seteru lagi. Memanglah kebanyakan umat Islam di hari ini terkadang dia banyak fikiran, banyak panggil apa terhadap apa yang berlaku di Palestin. Kata setengahnya tidak berhajat kita bantu sebab mereka itu mula-mula orang yang berperang. Mereka itu mula-mula yang tembak Israel. Mereka itu adalah golongan yang sedikit. Adapun mereka itu golongan yang ada kesilapan dalam segi mana-mana sudut akidah, ataupun mereka hanya seorang saja yang berjuang di jalan Allah, tidak bersepakat dengan Muslim Palestin di tempat yang lain. Mereka itu tidak dapat fatwa daripada ulama-ulama. Ini adalah satu-satu perkara yang terkadang kita kembali menanya diri kita, adakah mereka itu Muslim? Ya, mereka Muslim. Kita pun Muslim. Setiap Muslim bukan hanya sombong ataupun sempurna semua. Kita ada kesilapan, mereka ada kesilapan, tetapi mereka masih Islam. Mereka masih semaya, mereka mentauhidkan Allah, mengenal Allah, dan mereka kena nyanyi, kena zalim. Mereka itu mempertahankan diri sendiri dan mempertahankan Masjid Aqsa, maka mereka itu tidak syak lagi. Kewajipan mereka ialah al-qital, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuai dengan satu hadis Nabi yang Nabi berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasalah satu golongan daripada umatku zahirina 'alal haq, menzahirkan di atas kebenaran. Nabi kata akan ada. Apabila Nabi kata akan ada, dan ada ni menunjukkan bahwasanya mesti ada. Setiap tahun mana sekalipun, setiap korun mana sekalipun, setiap yuk semai mana pun, akan ada golongan Islam di sana zahirina 'alal haq, mereka itu menzahirkan dengan kebenaran. Li'aduwihim qahirin, dan mereka itu akan menunjuk menang, akan dapat cahaya canak na satru kaumพวกเขา setiap masa, sama ada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, masa mana-mana sekalipun. Di masa kita, kalau kita tahu tidak ada seorang pun, maka kita menyalahi dengan hadis Nabi. Maka hadis Nabi berkata akan ada. Sebab itu apabila kita tengok pada hadis Nabi akan ada dan sedang ada, apa yang berada di Palestin sekarang ialah mereka lah yang berjuang di jalan Allah. Dalam hal keadaan umat Islam terkadang tidur, dalam hal keadaan umat Islam terkadang berbalah bantah, dalam hal keadaan umat Islam terkadang meninggal mereka, tak apalah biar mereka kena bunuh, tidak menolong segala bantuan, segala harta, dan tidak berjuang, dan tidak mengingkar, setengah mereka mengingkar jihad di jalan Allah seperti ini. Sedangkan budak-budak mereka itu dizalim, wanita dizalim dan dibunuh. Sebab itu kalau ini bukan jihad di jalan Allah, maka apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sepaling kurang bahkan paling besar sebagai dosa yang besar, sesatu nafas orang Islam, satu ciwit orang Islam dibunuh dengan cara zalim, itu adalah besar-besar dosa najis Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh seorang nafas, seorang ciwit orang Islam, sama ada budak, perempuan, orang tua, fajazauhu, maka balasan mereka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Bukan tamadah, bukan mudah. Sama ada di tempat kita, di tempat mana seorang orang Islam kena bunuh, kita tak nampak berlaku, kita ingkar. Adalah dosa yang besar. Orang Islam kalau bunuh sama orang Islam satu nafas dengan sebab berbalah bantah,
sedangkan mereka itu tidak kufur, mereka itu orang Islam. Walaupun ada dosa besar sekalipun, dia ada dosa besar sekalipun, tidak mengharuskan kita membunuh seorang nafas Muslim. Bagaimana orang Yahudi yang mereka itu biadab, tidak hormat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka mereka itu akan diseksa, akan dibunuh, akan diazab oleh Allah di atas dunia. Di atas dunia ni mereka dibunuhlah. Apa yang kita tengok di hari ini, Israel dengan mujahidin di Palestin kena bunuh, kena apa, itu sebagai azab mereka di atas dunia. Tetapi bagi orang Islam, mati bukan azab. Mati di jalan Allah adalah syahadah. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mati, rezeki yang Allah beri supaya boleh hidup lagi dan boleh bekerja kerana Islam. Sebab itu siapa yang membunuh satu nafas, fajazauhu jahannam, balasan mereka ialah satu neraka jahannam, khalidan fiha, berkekal di dalamnya. Dan tidak cukup lagi, ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka kepada mereka, marah, dan Allah laknat, marah, laknat, dan bagi mereka itu azab yang begitu pedih. Satu hadis Nabi SAW yang bermaksudnya seorang nafas Muslim, satu ciwit orang Islam dibunuh ini, dibunuh, maka Rasulullah berkata, dunia yang kita nampak ni kalau dihilang semua, lenyap habis dunia yang kita ada ni, la zawal dunia, panggil hilang dunia ni, lebih ringan di sisi Allah, lebih ringan lagi di sisi Allah, lebih daripada kita membunuh seorang nafas Muslim. Itu ayat atau, dan bagaimana puluh ribu kita nak duduk dia, negara Arab nak duduk dia, bagaimana dhamir, di manakah perasaan kita, di manakah hati kita. Orang yang duk participate, orang yang duk suka, orang yang duk kata belah dia, orang yang duk kerja dengan satru, dengan musuh Islam supaya nak menghancurkan umat Islam di Palestin, kita bersama mereka, ataupun kita bersama orang Islam yang kena zalim di Palestin, kita mesti mujahadah, mesti membantu apa yang kita mampu. Kita nak pilih di mana? Itu sebagai pilihan kita. Orang mukmin dia pilih jalan supaya nak membantu fi sabilillah, dengan doa kita, dengan harta kita, dengan muhadarat, dengan pengajaran kita, dengan ilmu kita. Apa yang kita mampu kita bantu. Hak tu hak penting sekali. Tok imam, tok khatib, puna muslim di mana saja, ulama, pelajar, mereka yang awam, semua tu bantu mengikut sekadar. Hati di sini. Sebab itu Nabi SAW apabila dia dengar kata sahabat 70 orang, sahabat yang alim, yang qurra, yang alim dalam segi qiraat dan Quran, kena bunuh dengan cara zalim. 70 orang kena bunuh. Rasulullah selalu marah, muka merah, dan mereka berdoa kepada kabilah, kepada satu Islam yang membunuh sahabat 70 orang, dan baca kunut nazilah. Kunut nazilah, bukan kunut subuh saja dak, kunut nazilah. Bacalah setiap semaya kita. Nabi berdoa di atas mereka supaya Allah laknat mereka, hancur mereka dalam masa 30 hari. Sebulan dia berdoa kepada orang yang zalim, orang yang ganas, membunuh sahabat Nabi 70 orang lebih. Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang begitu hebat, apabila dia dapat berita kata di sana ada fuqara, ada orang fakir miskin, tidak dapat nak makan, nak minum, dia nak ambil roti, dia nak makan, celup lalai ada dalam apa, dalam zait, dalam minyak zaitun, ya celup dalam minyak, dia nak makan. Dia kata tak berhajat Umar di hari ni nak makan, biarlah perut ni gelegak, biarlah perut ni lapar, aku tidak akan senang selagi mana orang fakir miskin duk susah. Itu Umar Al-Khattab. Bagaimana kita?
Wahai orang kaya, wahai negara yang besar, wahai yang ada kemampuan, maka bagaimana kita? Nuruddin Az-Zanki sebelum pada Salahuddin Al-Ayyubi, dia kata, ya orang yang tidak suka mana, mayim thorai. Orang tanya Nuruddin Zaki, kenapa mu tak suka? Mayim lah. Dia kata, aku nak suka pasal mana? Nak yim, nak ketawa pasal mana orang Islam kena takak di negeri Jerman. Nah, nak suka pasal mana? Kita di hari ini seperti juga. Kita nak suka pasal mana orang Islam puluh-puluh ribu mati di Palestin, bahkan mereka berjuang di jalan Allah. Kita pernah bericak, pernah sedekah ke tak untuk mereka? Pernah tak? Pernah istighfar, minta rahmat kepada mereka yang mati syahid tak? Pernah kita berdoa supaya Allah beri hidayat, taufik kepada yang mujahidin jalan Allah? Pernah kita berdoa tak? Dalam semaya kunut, pernah kita baca setiap semaya, kita semaya sore, semaya tahajud? Ini satu question, satu soalan supaya kita ada perasaan hati kita dengan mereka. Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu juga, bagaimana kita akan senang, sedangkan Masjid Al-Aqsa di bawah naungan orang Kristian, di bawah rapasnya orang salib, orang songkram Kruset, bagaimana aku nak senang? Itu Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik hidayah kepada Salahuddin Al-Ayyubi, boleh membebaskan Masjid Al-Aqsa di zamannya. Sebab itu Palestin ada hubungan dengan kita. Palestin adalah dalam hati kita. Palestin adalah kiblat yang pertama bagi umat Islam. Palestin adalah tempat Isra' Mi'raj bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sama orang mukmin, sama ada lelaki dan perempuan, boleh berganding bahu, boleh cuai sengkalakan. Maka mereka itu orang mukmin, mereka orang Islam, orang Muslim yang perlu dapat bantuan daripada kita. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Apabila mereka itu minta bantuan, minta kancuailia kepada kita sebagai umat Islam, maka kita mesti beri pertolongan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa bersama hambanya selama mana hamba itu membantu sama hamba. Hadis ini begitu besar sekali. Di tempat kita pun seperti juga. Kita mesti berganding bahu. Dan seteru hak dok bunuh orang Islam di Gaza ataupun di Palestin sekarang ini, seteru yang begitu bukan tamada. Seteru tu mereka seteru pada Allah lagi mereka. Dengan Allah mereka boleh lagi akad seteru, prakak songkram dengan Allah lagi. Dan seteru pada Rasul dan segala anbiya. Dengan Allah, dia kata yadullahi maghlulah, Tuhan ni bakhil, tangan Tuhan tidak memberi, mai bericak, tak ada beri rezeki. Yadullahi maghlulah, maka Tuhan sakceng mereka, ghullat aidihim, tangan mereka itulah yang celaka, tangan mereka itu ialah yang tidak bericak di jalan Allah. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah selalu memberi. Orang Yahudi ini, mereka menggunakan nama, sebenar nama ni comel, Israel. Tidak sepatut mereka guna Israel sebab mereka menderhaka kepada Allah. Israel ni nama Nabi Yaqub alaihissalam.
Isra hamba, il Allah, hamba yang menyembah Allah, iaitu kena pada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan luklah Nabi Yaqub 12 orang sehingga boleh berkembang jadi Bani Israel. Bani Israel yang mereka mendakwakan anna Allah, nahnu abna'ullah, kami adalah anak Allah, kami adalah ahibbaullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Bani Israel yang beriman kenalah. Tetapi Bani Israel daripada mereka itu bukan Bani Israel yang asal, bahkan mereka itu Zionis, Yahudi yang derhaka kepada Allah. Waliyazubillah min dzalik. Orang Yahudi seperti inilah mereka berkata kepada nabi-nabi yang dulu, bahkan mereka berkata pada Nabi Musa, izhab anta, munggilah Nabi Musa dan Tuhan kamu, dan izhab anta, berperang di jalan Allah, munglah pergi dan Tuhanmu pergi, aku nak duduk sini, wa nahnu huna qa'idin, kami duduk di sini. Nabi Musa alaihissalam hormat kepada Bani Israel, suruh masuk Baitul Maqdis, suruh masuk Dulai, masuk Pokpong, tapi mereka, kita tak akan masuk, dia kata, tak akan masuk Masjidil Aqsa, kita nak duduk sini. Lalu tu Tuhan lentuk dia, Tuhan mengazabkan, menyeksa, dan Tuhan ambil tindakan kepada mereka. Mereka sesak dalam padang pasir dan kelang talisai 40 tahun, dengan sebab mereka deraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka sentiasa hamba Allah yang deraka. Hak doa kata rat dan Israel di hari ini, bagaimana Israel, kamu bukanlah luklan hak satar pada Allah, bahkan mereka itu sahayina, Zionis, dan di tubuh gerakkan ini pada tahun, pada Korun yang ke-19. Dan setahun 1948 mereka mari di tanah Palestin mendirikan apa yang mereka dakwa, iaitu Partit Israel. Sebab itu kita kena seteru, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pertolongan bagi umat Islam. Apa yang dibuat oleh kaum Hamas ataupun mujahidin Hamas sekarang ini, yang mana umat Islam dalam, ada setengah yang ingkar, ada setengah yang lupa, ada setengah yang membiarkan mereka supaya seteru lebih bunuh lagi. Sebenarnya mereka itu mendirikan hukum Allah yang besar, iaitu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan umat Islam di hari ini lupa dah jihad. Dia lupa kata kan tasu ni huntang ke Allah ni pasal mana. Mereka jihad sebab mereka kena zalim, mereka kena bunuh. Al-Quran berkata, nah, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan bagi mereka yang kena bunuh, mereka yang kena rukran, mereka yang kena zalim, bi annahum zulimu, dengan sebab mereka kena zalim. Tak apa. Orang Islam di mana kalau kena zalim, mereka mempertahankan diri adalah fi sabilillah. Tetapi kita tengok di sini, sayalak dia akak tong hengkan jihad, pengkan prakan, hai Muslimทั่วโลก Muslim ataupun Tasawuf kataการจิฮาดคือหนทางที่ถูกต้อง การจิฮาดไม่ใช่ก่อการร้าย tapi ให้ถูกเงื่อนไข ให้ถูกองค์ประกอบ jihad ni bukanก่อการร้าย sungguh kata bunuh dalam Islam bukan semua bunuh, dalam Islam bukan bunuh ไม่มีขอบเขต jihad ปกป้องตัวเองนี่ ketika mana จำเป็น darurah kena jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan benda yang kita nak partisip dah. Siapa yang partisipkan jihad naik hutang ke Allah, tok saksana, jatuh agama, waliyazubillah min zalik. Sebab itu paling kurang kita bantu mereka, dan kita jangan kata ni kan jihad, mereka kena zalim. Adapun kita nak tolong sekadar mana mengikut kemampuan kita, dan insya-Allah kita akan berdoa kepada mereka, dan dalam semaya pun kita akan berdoa insya-Allah sebagai kunut an-nazilah. Pada akhir ini marilah sama-sama kita salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma salli al muslimin al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma salli al muslimin al mujahidin fi Filastin wa fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daina wa a'daihim min al-yahud wan nasara. Amin ya rabbal alamin. Aqulu inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu
fazkuruh. Aqimus salah. Barakallahu fikum.